Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali. Hari ini kita akan tengok satu lagi tajuk, iaitu mengenai dengan hubungan dan juga penglibatan Malaysia dalam Commonwealth. Seperti yang sedia maklum bahawa pertubuhan Commonwealth telah pun ditubuhkan pada 1931 dan mempunyai 54 buah negara di bawahnya. Apakah pertubuhan Commonwealth ini? Ianya adalah merupakan satu persatuan secara sukarela di mana melibatkan negara-negara yang berdaulat yang merupakan bekas tanah jajahan British. Di mana dalam kes Malaysia telah menjadi anggota Commonwealth selepas mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Baiklah, untuk itu Malaysia telah pun menandatangani perjanjian Anglo-Malaya ataupun AMDA bersama dengan Britain, Australia dan juga New Zealand dari segi pertahanan. Hal yang demikian adalah untuk mengukuhkan pertahanan negara. Untuk itu, perjanjian ini menjanjikan bantuan daripada mereka sekiranya Malaysia diserang oleh mana-mana pihak, terutamanya semasa Malaysia berkonfrontasi dengan Indonesia pada tahun 1963 sehingga 1966. Dan semasa darurat, Malaysia mendapat bantuan ketenteraan daripada negara-negara Commonwealth seperti Fiji dan juga Nepal untuk menentang peganas komunis yang berleluasa pada ketika itu. Seterusnya, Malaysia juga melibatkan diri dalam persidangan ketua-ketua kerajaan Commonwealth ataupun COGM, di mana ianya untuk membincangkan isu-isu semasa antarabangsa yang berlaku ataupun yang berkaitan dengan negara-negara anggota Commonwealth, di mana pada Oktober 1989 Malaysia telah dipilih untuk menjadi tuan rumah untuk persidangan ketua-ketua kerajaan Commonwealth ataupun COGM yang diadakan di Kuala Lumpur. Yang demikian dapat disaksikan apabila dalam mesyuarat tersebut Malaysia telah pun membangkitkan isu seperti pemeliharaan alam sekitar dan membawa kepada deklarasi Langkawi yang mendorong negara anggota yang miskin turut memberi perhatian kepada isu alam sekitar ketika negara anggota sibuk membangunkan ekonomi negara masing-masing. Di mana di sini dapat menyaksikan bahawa kemampuan Malaysia dalam mengendalikan persidangan COGM ini di Kuala Lumpur telah pun mendapat pujian dari negara-negara Commonwealth dan seterusnya memberikan sumbangan dalam arena politik negara. Seterusnya, kita dapat lihat pelibatan Malaysia dalam Commonwealth ini menerusi apabila Malaysia menentang dasar apartheid. Apakah itu dasar apartheid? Iaitu dasar apartheid adalah merupakan dasar yang membezakan hak dan kedudukan kaum mengikut warna kulit, di mana orang kulit putih di Afrika Selatan contohnya dianggap sebagai golongan istimewa, manakala orang kulit hitam dianggap sebagai golongan bawahan di sana. Oleh itu, Malaysia turut menyokong sekatan ekonomi terhadap Afrika Selatan ketika dasar ini dikuatkuasakan oleh orang kulit putih, di mana Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik ataupun kerjasama ekonomi dan sebagainya sehinggalah dasar ini dihapuskan. Dan bantahan negara Commonwealth terhadap dasar ini akhirnya berterusan dan Afrika Selatan terus disingkirkan daripada pertubuhan Commonwealth. Malaysia juga melibatkan diri secara aktif dalam rancangan Colombo. Apakah itu rancangan Colombo? Iaitu rancangan Colombo ini ditubuhkan atas usaha negara-negara Commonwealth untuk memerangi kemiskinan dan juga wabak penyakit, di mana mereka memberikan bantuan dari segi ekonomi, dari segi teknik, kemahiran dan sebagainya. Sebagai contoh, melalui rancangan ini, pelajar Malaysia telah pun mendapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke Britain, Australia dan juga New Zealand. Bagi peminat sukan di tanah air, semestinya anda ingat bahawa Malaysia pernah menganjur Sukan Commonwealth 1998 di Kuala Lumpur. Ini adalah acara pelbagai jenis sukan yang berlangsung setiap 4 tahun sekali yang melibatkan atlet dari negara anggota. Dan Stadium Nasional Bukit Jalil telah pun jadikan venue utama tempat berlangsungnya acara pembukaan dan acara penutupan. Akhir sekali, secara kesimpulannya, semestinya dengan pelibatan Malaysia dalam negara-negara pertubuhan Commonwealth ini semestinya memberikan banyak sumbangan dari segi hubungan diplomatik, dari segi ekonomi, dari segi sosial, budaya dan sebagainya. Jadi oleh itu pentingnya untuk kita tahu apakah peranan-peranan ataupun kita punya komitmen negara kita dalam pertubuhan Commonwealth demi menjaga keharmonian dan juga kesejahteraan masyarakat Malaysia. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat untuk anda semua.